Perayaan Krismas perlu jadi momentum sebar kebaikan. Jumlah kes jangkitan COVID-19 dijangka menurun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Natal kepada masyarakat beragama Kristian di Malaysia. Seri Paduka berdua menzahirkan ucapan itu menerusi satu hantaran yang dimuat naik di laman Facebook rasmi Istana Negara hari ini. Baginda berharap semoga perayaan ini membawa keamanan, kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua masyarakat yang beragama Kristian di Malaysia. Kebersamaan seluruh rakyat dituntut agar negara terus membangun dari segi ekonomi, peningkatan pelaburan dan juga menoktahkan kemiskinan tegar. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sambutan Hari Krismas kali ini diharap menjadi momentum untuk selalu mencintai, mengasihani dan menebar kebaikan sesama insan tanpa mengira perbezaan latar belakang masyarakat. Perdana Menteri berharap sambutan Krismas tahun ini terus membawa kegembiraan, kedamaian, keamanan, keharmonian, kemakmuran dan perpaduan kepada negara dan rakyat Malaysia. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil turut mengucapkan selamat menyambut Hari Natal buat semua masyarakat Kristian di seluruh negara. Fahmi berkata perayaan Krismas tahun ini perlu disambut dengan meriah bersama keluarga tercinta. Seperti kelaziman di negara ini, perayaan itu akan dimeriahkan dengan rumah terbuka yang dihadiri pelbagai kaum. Jumlah kes jangkitan wabak COVID-19 dijangka menurun bulan depan. Perkara itu dinyatakan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ketika berucap pada Konvensyen Nasional Parti Amanah Negara 2023 di Kelang, Selangor. Jelas beliau, situasi COVID-19 ketika ini dipantau berdasarkan 4 kriteria. Ia membabitkan jumlah kes jangkitan, kes kematian dan kemasukan ke unit rawatan rapi ICU serta beban yang dihadapi fasiliti kesihatan terutama hospital. Buat masa ini, tindakan yang diambil Kementerian Kesihatan KKM adalah wajar mengikut keperluan serta bersistematik. Sekiranya berlaku perubahan besar dan drastik, KKM akan merujuk kepada 4 kriteria yang ditetapkan itu. Kes COVID-19 bagi minggu epidemiologi ke-51 dari 17 hingga 22 Disember lalu meningkat sebanyak 29.5% kepada 22,413 kes. Ini berbanding 17,307 kes direkodkan pada minggu sebelumnya. Pelaksanaan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT harus dipastikan dapat memberi situasi menang-menang kepada semua kaum. Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, perbincangan lanjut dan kajian mendalam perlu dilakukan bagi memastikan setiap kaum berpuas hati dan berasa selamat dengan pelaksanaan pilihan raya itu. Katanya, jika dipilih, calon harus bekerja keras untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan parti. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Konvensyen Nasional Amanah 2023 di Kelang hari ini. Cadangan diadakan pilihan raya PBT mendapat perhatian semula apabila pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai yang juga ahli Parlimen Ceras mencadangkan perkara itu pada Konvensyen DAP Wilayah Persekutuan baru-baru ini. Sementara itu, Muhammad berkata beliau percaya gabungan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan mampu menawan 4 negeri yang ditakluk pembangkang pada pilihan raya umum PRU akan datang. Ketika ini, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ditadbir oleh Perikatan Nasional. Susulan penalti yang dikenakan terhadap 5 syarikat makanan ayam. Rata-rata peniaga menyifatkan tindakan terhadap syarikat terbabit adalah wajar. Ini kerana tindakan mereka yang membentuk kartel penetapan harga ayam dilihat membebankan pengguna.
Saya rasa tindakan kerajaan hari ini bagus. Kalau dia tak buat macam tu, harga ayam akan melambung naik. Jadi bagi pendapat saya, dia ambil tindakan, samang dia, denda dia dan tarik lesen dia. Saya rasa kerajaan buat hari ini pun patut buat dah. Mana hari ini harga ayam pun rasa-rasanya melambung. Memang mahal sekarang ini ayam. Kau boleh batalkan lesen terus. Selama hitam pun okey. Pada kata-kata macam ni. Dia memang akan menjejaskan. Pasal kalau harga ayam makanan tu naik, ladang mesti naik harga. Pemborong tetap akan naik. Kita peruncit. Yang kena tetap kena customer. Tetap kena pada pelanggan-pelanggan. Sementara itu, pengguna yang ditemui menyarankan lebih banyak kartel dikesan melibatkan pelbagai komoditi makanan negara. Ayam ni semua saya beli. Kini kalau kerajaan awak turunkan harga ayam, kini bolehlah saya nak jual dengan harga yang berbatang. Sekarang ni saya terpaksa jual harga ayam dalam sokong tu RM5. Jadi kalau kerajaan awak turun lagi harga ayam, mungkin saya boleh jual RM3. Sebab ramai. Majoritinya daripada orang-orang susah. Sebelum ini, MyCC mengenakan penalti berjumlah RM415.5 juta kepada syarikat terbabit kerana didapati melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 Akta 712 melalui pembentukan kartel itu. Ya, sementara itu peniaga dan pembeli di Negeri Sembilan juga mengharapkan bekalan ayam serta harga sumber makanan itu stabil di pasaran sekaligus tidak menjadi faktor yang membebankan pengguna pada masa akan datang. Kita harap dapat daripada pembekal harga tu turunkan sikit sebab kita untuk customer yang nak datang supaya dia orang lebih dapat membelilah. Sebab dia orang nak membeli pun kadang memikir juga sebab harga ayam naik kan. Kita pun bukannya sahaja naik, kita ikut pada harga pembekal. Saya harapkan pihak berkuasa ni tolonglah turun ke padang tengok harga-harga barang ni. Kalau dapatkan kawan lah. Biar kami yang rakyat biasa ni dapatlah rasa senang sikit. Saya harap pihak agensi berkaitan turun padang memantau kenaikan harga ayam untuk pihak pengguna dan pihak peniaga tidak semena-menanya menaikkan harga ayam yang sepatutnya dijual lah. Hujan lebat mengakibatkan lebih 100 kenderaan terkandas selepas laluan Jalan Gua Musang Lojing dekat Pos Blau dinaiki air. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 pagi itu, lebih 300 pengguna laluan ke Cameron Highlands, Pahang dan Bandar Gua Musang terkandas. Tinjauan mendapati perjalanan pengguna ke Cameron Highlands dan Ipoh Perak tergendala apabila air banjir di laluan tersebut masih belum menunjukkan tanda surut. Hanya kenderaan berat seperti lori dan pacuan 4 roda dilihat meredah air di laluan berkenaan. Berapa? Pukul 10.15 macam tu. Baru sampai lah. Ya, baru sampai. Jadi tak dapat info lagi pasal tak dapat apa-apa info atas Facebook ke atau sosial media. Jadi terkejut lah bila sampai ni. Ya. Kami jalan bukit tapi tak sangka boleh berlaku banjir pula. Kemungkinan besar patah balik lah. Sebab tu air bersurut agak perlahan lah. Jalan daripada Temulu nak balik ke lojing. Kira biasa lah. Agak sebulan sekali. Kira ni jalan ni lah yang selalu naik air. Kita panggil sini apa ni? Jalan apa ni? Belau. Pos Belau. Pos Belau. Tak tahu daripada penit tak ada lagi tu banjir di sini maknanya. Orang-orang di sini dah duit kena air sini. Buku daripada sungai lah sebab kita kan melebatkan sungai negeri, sungai besar tu kan jabatan tu. Lepas tu hari tu pihak bodi ada korek dah, ada korek dah tu tiga apa tapi benda tu tak berjalan sama juga. Kita pihak bodi fikir cara lain lah untuk mengatasi banjir ni. Sebab nyanyi okey penduduk-penduduk contohnya orang nak lalu alih ke Musel. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya melibatkan beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu bermula hari ini hingga esok. Di Kelantan, ia melibatkan kawasan Tumpat,
Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala di Terengganu pula membabitkan kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Amaran hujan berterusan tahap buruk turut dikeluarkan di seluruh Perlis. Ini termasuk beberapa kawasan di Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk yang terjejas berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di negeri itu menjelang malam meningkat kepada 1,518 orang berbanding lebih 1,300 orang petang tadi. Kesemua mereka yang terdiri daripada 422 keluarga itu kini ditempatkan di 13 buah PPS di 4 jajahan iaitu Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang. Setakat pukul 7 malam, laman info bencana JKM memaklumkan paling terkesan setakat ini jajahan Pasir Mas dengan 843 penduduk dipindahkan ke 3 PPS. Ia diikuti Jeli 539 dan Tanah Merah 114. Manakala satu-satunya PPS beroperasi di Gua Musang adalah DSK Limau Kasturi 1 menempatkan 22 penduduk terjejas. Sementara itu, banjir di Terengganu pula setakat 7 malam tadi. Lebih 700 penduduk terjejas telah dipindahkan ke 14 PPS di 4 daerah. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan daripada jumlah itu, Dungun merekodkan penduduk terjejas tertinggi iaitu 346, diikuti Hulu Terengganu 277, Setiu 65 orang, manakala Marang kekal 12 orang. Ketika ini juga agensi penyelamat sedang membantu memindahkan penduduk terjejas di beberapa daerah di Dungun. Keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Bertemu kembali. Selepas 3 hari serbuan bersepadu dijalankan pihak berkuasa bagi membanteras lambakan pendatang asing tanpa izin parti, hari ini Mini Dhaka terus beroperasi namun tidak seperti kebiasaannya. Ikuti tinjauan wartawan Muhammad Raswin Setia di Jalan Silang. Lokasi di sekitar Jalan Silang yang turut diberi jolokan sebagai Mini Dhaka ini kembali beroperasi seperti biasa. Tinjauan RTM hari ini akan mendapatkan reaksi daripada umum, khususnya peniaga-peniaga tempatan yang berada di sekitar kawasan ini. Rata-rata peniaga tempatan yang ditemui menyambut baik usaha kerajaan membanteras lambakan pendatang asing tanpa izin parti. Slow sikit daripada biasanya bang. Selalunya kalau hari biasa memang kurang sikit lah. Kalau hari Ahad biasa ramai daripada ni lagi. Memang jauh lah, separuh lari, jauh lari dia bang.
Biasa memang ramai, tapi semenjak serbuan tu memang tak ada orang langsung. Pelanggan kita memang dia orang aja. Kalau orang kita tak ada sini. Kalau dalam sebulan saya ingat adalah dalam 10 orang banyak dengan kita. Baikannya pun ada jugalah untuk kepentingan kita rakyat Malaysia lah. Masalahnya yang masalah dokumen kan, ada yang kosong tu kan. Jadi kalau yang kosong tu memang dia bermasalah lah kan. Hari ini Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menjalankan pemantauan dan pemeriksaan rutin di hampir 100 premis sekitar Jalan Silang. Pemantauan berkala seperti ini merupakan usaha berterusan DBKL dalam menangani isu menyewa lesen perniagaan atau mengambil pekerja asing tanpa dokumen sah dapat dibantras. Muhammad Raswin Setia, RTM. Sidang Parlimen ke-15 Dewan Rakyat menyaksikan pembaharuan dari segi aturan mesyuarat dan warna baharu blok kerajaan dan pembangkang, sekaligus menterjemah makna reformasi Parlimen sebenar yang membawa perubahan kepada suasana Dewan. Ikuti perinciannya dalam Imbasan Dewan Rakyat 2023. Buat pertama kalinya di Dewan Rakyat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi lebih ruang memberi maklum balas mengenai isu semasa yang dibangkitkan menerusi sesi waktu pertanyaan menteri pada setiap Selasa dan Khamis bagi menteri lain. Menarik pada sidang kali ini, Datuk Seri Anwar selaku Menteri Kewangan membentangkan Belanjawan 2023 kali kedua pada 24 Februari berikutan Belanjawan 2023 yang dibentangkan kerajaan terdahulu pada 7 Oktober 2022 tidak sempat diluluskan kerana Parlimen dibubarkan. Dewan Rakyat juga menjadi saksi pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2023 hingga 2025 pada 11 September. Sidang Dewan Rakyat kali ini turut menempa sejarah tersendiri. Buat pertama kalinya, usul laporan Ketua Audit Negara dibahas dan diluluskan. Di samping itu, 2 usul kertas putih diluluskan melibatkan usul kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19 dan usul kertas putih kesihatan oleh Kementerian Kesihatan. Sidang kali ini juga bertindak tegas terhadap ahli parlimen yang menggunakan perkataan berbaur perkauman, menghina dan tidak berparlimen. Ini susulan insiden percakaran ahli parlimen mengenai isu menyentuh perkauman dan seksis pada penggal sebelumnya yang dilihat membuang masa mesyuarat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bertindak menegur sikap ahli parlimen pembangkang yang memboikot sesi pembentangan, perbahasan dan pergulungan usul laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 Siri 2. Beliau menegaskan bukan amalan biasa apabila semua ahli parlimen pembangkang tidak hadir semua sesi pembentangan usul berkenaan. Dalam pada itu, demi menzahirkan kesungguhan Malaysia membela nasib rakyat Palestin, usul khas mengutuk kekejaman rejim Zionis Israel dibahaskan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang sepakat menyokong perjuangan rakyat Palestin menuntut hak dan kedaulatan negara Palestin merdeka. Sepanjang persidangan Dewan Rakyat tahun ini, sebanyak 34 rang undang-undang RUU diluluskan. Antara yang memberi impak besar ialah RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dan RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Selain itu, RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023, RUU Kesihatan Mental dan RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2023. Berdasarkan takwim, Parlimen ke-15 Penggal ketiga akan kembali bersidang pada 26 Februari hingga 27 Mac 2024.